Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا wazidna ilma ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya, taufik dan inayahnya dapat pada malam ini kita bertemu bagi meneruskan kembali kuliah pengajian kita dari kitab Wiqayatul Insan Minal Jin Wasyaitan, penjagaan manusia daripada gangguan jin dan syaitan. Kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Wahid Abdul Salam Bali, hafizahullah ta'ala. Semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada kali ini kita nak menyambung lagi tajuk yang seterusnya, al-isti'anatu bil jin muharramah. Mohon pertolongan kepada jin adalah sesuatu yang diharamkan. Mohon pertolongan kepada golongan jin adalah perkara yang ditegah, yang dilarang di dalam Islam secara mutlak. Baik. Adapun cara golongan penyihir dan bomoh, pawang dan dukun dalam ilmu perubatan mereka
asasnya adalah memohon pertolongan kepada golongan jin dan syaitan. Ini asasnya. Tariqatus saharati wal kuhan takumu asasan al-isti'anati bil jin wasyayatin. Iaitu cara golongan penyihir dan golongan bomo, ianya berdiri atas asas memohon pertolongan kepada golongan jin dan syaitan. Wa hadza syirkun di annahu al-isti'anatu bi ghairillah. Ini adalah suatu perbuatan syirik kerana sesungguhnya memohon pertolongan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Ini maknanya tak boleh kita sekali-kali memohon pertolongan kepada golongan jin dan syaitan dalam apa jua urusan, apa jua perkara, apa jua tuan-tuan. Tak ada, tak pernah. Bahkan Nabi sendiri kalau kita lihat tak pernah nak memohon pertolongan kepada golongan jin dalam memberikan pertolongan kepada tentera-tentera Islam dalam menghadapi golongan musuh, golongan musyrikin Mekah ke, golongan Rom ke, dan seumpamanya. Bila berperang, Nabi tak pernah nak minta pertolongan kepada golongan jin dan syaitan untuk memerangi musuh dalam sejarah peperangan. Kalau boleh dah, tentulah Nabi akan minta pertolongan kepada golongan jin, ataupun paling tidak pun kepada golongan jin Islam. Tapi tak ada. Nabi minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah lah yang memberikan pertolongan dalam apa bentuk. Sama ada Allah utuskan malaikat, ya kan? Tapi Nabi pun tak minta kepada golongan malaikat direct, tidak. Tapi minta direct kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala utuskan malaikat untuk membantu golongan tentera Islam. Umpama dalam ayat, umpama Allah kata, istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah tak kala kamu meminta pertolongan kepada Tuhan kamu, lalu Allah menurunkan 1000 malaikat berturut-turut untuk menolong tentera Islam dalam perang Badar Al-Kubra. Allah turunkan 1000 malaikat menolong tentera Islam yang sejumlahnya 313 orang menghadapi tentera musuh seramai 1000 orang. Di antara yang Allah berikan pertolongan dalam bentuk Allah utuskan malaikat, sebagaimana ayat yang kita baca tadi. Makna Nabi minta tolong kepada Allah. Nabi tak direct minta kepada malaikat, tak. Maka sama juga dalam bentuk dalam peperangan yang lain. Umpamanya Allah Ta'ala berikan pertolongan dalam peperangan Khandaq ataupun peperangan Ahzab, dikenali juga. Khandaq ni sepenuh dengan parit yang dikorek. Ahzab ni mana tentera-tentera bersekutu bergabung untuk memerangi umat Islam. Jumlah tentera musuh 10,000, tentera Islam 3,000. Kemudian Allah utuskan angin taufan bertiup kencang di sebelah pihak golongan musuh, sedangkan pada pihak sebelah orang Islam tak ada angin taufan mencabut khemah musuh. Kuda-kuda lari bertempiaran, periuk belanga terbang. Kan mereka nak masak kan, ada di bawah periuk sekali kan, terbang habis, lari, cabut lari. Cabut lari tuan-tuan, takut angin tiufan, angin taufan
cabut khemah habis, lari, pakat lari, musuh lari. Makna kata tentera Islam menang lah dalam perang Khandaq, kan, dalam perang Ahzab. Apa lagi? Antara dalam perang umpamanya Allah turunkan bala tentera dalam bentuk burung ababil, sebagaimana yang dibaca oleh Tuan Imam kita tadi, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Dan Allah utuskan ke atas mereka itu burung ababil yang melontarkan ke atas mereka itu daripada batu yang panas daripada neraka. Jadilah mereka itu seperti daun yang dimakan oleh ulat. Dalam bentuk burung Allah utuskan untuk menghadapi tentera Abrahah Al-Ashram yang tujuan untuk meruntuhkan Kaabah. Bawa seekor gajah nak runtuhkan Kaabah. Agar Kaabah runtuh, maka orang akan beralih pergi ke Yaman. Sebab bila Kaabah tak diruntuhkan, jadi orang akan berpusu-pusu pergi ke Mekah. Jadi Al-Abraha Al-Ashram ni dia telah membina sebuah gereja yang sangat besar. Pada waktu tak ada besar lebih daripada itu gereja. Jadi bina gereja di Yaman dan nak runtuh Kaabah agar orang pergi ke Yaman. Tapi Allah tak izinkan rumahnya diroboh, diruntuhkan. Allah menjaga Baitullah, itu rumahnya. Dan itulah rumah yang dibina oleh Nabi Allah Ibrahim dan Ismail atas perintah Allah Ta'ala. Allah perintah, tuan-tuan, bukan main-main. Rumah ni Baitullah, kan? Nabi Ibrahim, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah tak kala Nabi Ibrahim meletakkan asas binaan Kaabah bersama anaknya Ismail, berdoa, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami, sesungguhnya Kau Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Lihat bagaimana Allah turunkan tentera-tenteranya. Tapi Nabi minta direct kepada Allah. Kan, Nabi tak minta melalui sesiapa. Tak ada. Nak minta dengan malaikat pun tak minta, dengan jin pun tak minta. Tak ada, kan? Jadi itu kita kena faham. Tak pernah. Kalau pernah, makna kata dah tentu boleh, kan? Bahkan dalam rawatan-rawatan perubatan yang Nabi lakukan, doa, Nabi tak pernah minta golongan jin, syaitan pertolongan kepada mereka untuk merawat orang-orang yang sakit. Kita akan lihat nanti hadis-hadis bagaimana Nabi merawat orang yang terkena gangguan rasukan dan seumpamanya. Tak, kan? Tak ada. Tak pergi jumpa Tok Bomo, tukang sihir dan sebagainya. Apa yang malang ni, tuan-tuan, sejak akhir ni, kan, satu isu yang diviralkan lah, yang sepatutnya tidak. Tuan-tuan, orang sakit, ramai orang sakit, ramai orang kena sihir, tapi taklah nak viral kepada orang lain. Nak cerita dekat orang, tak payah. Cerita pada Allah Ta'ala ya. Kita mengadu kepada Allah, kita mengeluh kepada Allah, kan? Kita berdoa kepada Allah, kita minta pertolongan kepada Allah. Bukan kita nak kena viral dekat orang ramai, minta tolong ubatkan diri dia. Tak, tuan-tuan, tak betul ni. Kemudian pula dikatakan ada orang yang terlibat, datang apa tu, cerita dekat dia disihir oleh seseorang, tukang sihir daripada Thailand. Tok Bomo dia, Tok Bomo tu daripada Thailand.
Kemudian nak cari Tok Bomo tu, nak minta tolong kepada Tok Bomo tu agar sihirnya itu ditarik balik. Ini bukan cara dia. Mana kita pergi serah diri kepada Tok Bomo sihir buat apa? Kita tak percaya pada Allah Ta'ala. Kita tak percaya kepada pengamal-pengamal perubatan Islam. Tuan-tuan, ni dah tak betul dah. Kan? Tak betul tuan-tuan. Tu kan? Tak payahlah. Kan? Jadi kemudian orang yang kata datang macam-macam, orang yang datang mengubat, Tok Singa, Tok Rimau semua ada. Kan? Kan? Macam-macam. Pasal apa kita nak viral untuk orang datang mengubat kita? Kenapa kita tak pergi cari orang tu berubat kita? Pastikan orang yang nak mengubat tu orang yang betul. Bukan Tok Bomo, Tok Dukun, Pawang yang main mengubat kita. Dah di-viral kat orang ramai, orang datang lah. Ni pun tak betul juga. Nampaklah tuan-tuan? Kan? Dia tak betul, tak betul. Tak kira lah ustaz, tak ustaz. Orang lain sakit juga tuan-tuan. Kan? Ada ustaz-ustaz kita pun sakit, tapi lah taklah sampai nak kena cerita kat orang ramai dia sakit. Itu pun tak tentu lagi betul ke disihir ke tidak. Wallahu a'lam. Kan? Itu semua ujian Allah Ta'ala. Tuan-tuan, manusia ni diuji. Saya diuji, tuan-tuan diuji, semua orang diuji. Tapi perlukah kita cerita ujian kita kepada orang ramai? Musibah kepada orang ramai? Tak perlu tuan-tuan. Tak perlu. Cukuplah orang-orang yang tertentu yang kita tahu, kan? Orang yang terdekat dengan kita, orang yang nak mengubat kita, yang betul orang tu orang yang baik, pengamal perubatan Islam, okey lah. Sampai nak jaja dekat orang ramai buat apa? Masuk Facebook lah, masuk Instagram. Facebook sendiri bukan orang cerita, dia cerita sendiri. Kan? Ini pun tak kena lah tuan-tuan. Kan? Tak kena nak buat lagu mana? Kan? Tak betul. Kan? Jadi sebab itu betul nak pergi jumpa Tok Bomo pula lah. Kan? Nak pergi cari Tok Bomo yang sihir dia tu. Katanya lah, wallahualam betul ke tidak? Kan? Betul ke Tok Bomo tu yang sihir dia? Betul ke orang yang datang tu yang cakap dekat dia tu dia ada orang sihir dia? Kita pun tak tahu. Dia pergi percaya dekat orang. Kan? Dia nak cari ni. Kemudian sanggup bayar lah tu. Sanggup bayar dekat Tok Bomo tu supaya dia maknanya dicabut balik sihir dia tu. Nak pergi minta tolong kat tukang sihir. Dah tak kena. Nabi larang. Tuan-tuan, Nabi larang. Dah tentu orang ni, yang tukang sihir ni tuan-tuan, dia menggunakan cara untuk minta pertolongan jin, syaitan. Dah kita katakan tak boleh. Dalam Islam tak boleh. Itu sebab dalam konteks kita yang kena sihir tuan-tuan, kalau kita kena sihir, kita nak sihir orang balik, tak boleh. Tak boleh sihir balas dengan sihir. Kan? Katalah kan, orang tu dia mengaku dia sihir kita. Kita nak pergi balas dengan sihir, tak boleh. Pergi jumpa Tok Bomo, pergi balas dia balik sihir tu. Haram. Pasal apa? Menggunakan kaedah yang tak betul. Meminta pertolongan kepada jin, syaitan. Ni kita kena faham. Tu kena mengaji tu. Kan? Dia tak kira tuan-tuan. Tu yang saya sebut hari tu dulu. Kan? Ada seorang pula, ulama juga dia. Kan? Sakit, masalah, pergi jumpa. Kan? Pergi jumpa apa tu? Tok Bomo juga. Tok Bomo Thailand juga mari. Jumpa dengan merokok apa semua cukup. Kan? Upacara rawatan tu dengan rokoknya apa. Kan? Itu pun pelik lah, kita pun tak reti lah tuan-tuan, tak faham. Dia soalnya kita ada guideline, kita ada panduan. Dalam Islam ni ada panduannya. Kan? Bukan kita main kira ambil belaka. Tak. Ada boleh, ada tak boleh. Ni main angkut je, tak kira siapa cakap dia ni okey lah. Kan? Bawa mai daripada Thailand tu. Mai ke rumah dia. Duk jampi dia punya jampi lah. Kan? Siang punya perempuan pula tu. Kan? Masa berawatan isap okok. Dah tentu dia guna jin. Biasalah tuan-tuan. Ini tuan-tuan biasa. Kan? Biasa tuan-tuan, upacara rawatan Bomo ni dia guna kemenyan.
Pasal apa tujuan kemenyan tu? Kemenyan tu dibakar untuk menghadirkan jin. Kalau tak ada kemenyan, dia guna okok. Okok ah. Okok tu tujuan apa? Untuk menghadirkan jin. Tak putih tu tuan-tuan. Okok tu habis minta. Sepanjang perawatan tu dia akan hisap okok. Tak putih okok tu. Nak ceritanya kan? Pergi percaya habis. Ni orang ni juga payah kan. Kita cakap lah itu kan? Tokoh lah. Tapi main dengan dah tak faham. Dia bukan soal tentu sebab tuan-tuan, bukan semua ustaz dia faham tentang ilmu perubatan Islam. Tak kan? Benda ni kena mengaji tuan-tuan. Kena mengaji. Saya tu pun tak tahu tuan-tuan kan? Sebab sebelum saya faham tentang ilmu ni, saya tak tahu. Tapi bila kita mengaji, belajar, oh macam ni rupanya. Nampak tak ilmu tadi? Bila kita tak mengaji, kita tak tahu siapa pun dia, ustaz tak ustaz. Kalau dia tak belajar, dia tak kerti, dia tak tahu. Yang tak ustaz kalau dia belajar, dia tahu. Itu kita belajar tuan-tuan. Ilmu ni dipelajari. Al-ilmu bit-ta'allum wal fiqhu bit-tafaqquh. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Ilmu tu dipelajari, fiqh difahami. Sesiapa yang Allah kendakikan kepadanya kebaikan, Allah akan fahamkan dia kepada dia ilmu agama. Tuan-tuan, faham agama ni suatu kebaikan. May yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Allah Nabi kata begitu. Sesiapa yang Allah berkenaki dengannya kebaikan, kebaikan itu mana keberkatan, maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama. Tuan-tuan, kita kena cari ilmu agama ni tuan-tuan. Belajar ilmu agama ni semua bidang lah, termasuk bidang perubatan kan. Dia besar. Ilmu Islam ni tuan-tuan, dia besar, dia luas, dia sangat luas. Kita mengaji sampai mati pun tuan-tuan, kita tak dapat untuk nak menguasai semua ilmu tadi tuan-tuan. Besarnya ilmu tadi tu kalau kita mengaji. Kalau tak mengaji langsung tak tahu apa kan. Tuan-tuan, sungguh kan. Tu kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ditanya kepada dia, sampai bila kita nak belajar? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, sampai kita mati. Selagi tak mati, selagi tu belajar. Tak habis ilmu ni tuan-tuan. Dia sangat luas, sangat luas kan. Yang kita ada ni pun sekelumit ya tuan-tuan. Ibarat celuk dalam laut yang luas, itulah sekelumit ilmu yang kita ada. Itu pun kita belajar. Kalau tak belajar langsung tak apa. Tu yang Nabi disuruh doa tu, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah oleh kamu Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkan aku ilmu pengetahuan. Tambah tuan-tuan, ilmu ni kena tambah. Tak habis tuan-tuan, sungguh. Dan saya sendiri pun dalam proses belajar kan. Bahkan dalam kita menyebarkan ilmu tu pun, itu satu proses untuk kita mendapatkan ilmu. Tuan-tuan, orang yang belajar ni setakat belajar saja, ilmu dia terhenti di situ. Tapi bila disebarkan ilmu, maka semakin bertambah ilmu yang ada pada dia. Betul. Sebab kita nak ulang kaji. Tuan-tuan ingat apa ni? Nak mari mengajar ni bukan main ikut suka ya. Kena ulang kaji dulu ni. Kena buat homework dulu kan. Tengok dulu apa dia nak mengajar ni kan. Walaupun kadang-kadang kita duk mengajar benda yang sama, tapi duk tengok juga, cari lagi apa-apa lagi bahan yang patut kan. Dia begitu lah kan. Jadi makna kita dapat ilmu melalui ulang kaji tu. Tapi kalau kita tak mengajar, dia tak ada ulang kaji, dia terhentilah ilmu kita kan. Makna menyebarkan ilmu tu suatu bentuk untuk kita mendapatkan ilmu lagi. Betul tuan-tuan kan. Betul, dia begitu. Bila kita mengajar ni, kita akan dapat untuk mutalaah, menelaah kan, akan lebih lagi lah, insya-Allah lah kan. Kita kena ada kan, begitu.
Nak sebut begitulah, maknanya bukan semua orang dia faham lah. Tapi bila dia tak faham, bila kita bagi faham, kena terima lah. Yang benar tu benar lah, yang kita tak terima kebenaran. Dah lah kita tak reti, tak tahu. Bila kita beritahu, dia duk pegang dia juga. Kan? Itu susah. Itu munafik nama dia, tuan-tuan. Kan? Munafik tu. Itu sebab kita nak kena faham. Faham. Ni kan. Tu dia, disebut tu dia. Dia nak ubati diri yang terkena sihir dengan jumpa bomoi yang sihirkan dia, dan sanggup bayar balik untuk bomoi untuk batalkan sihir. Tu kisah dia. Dia sanggup kan. Dia katalah gitu kan. Ada dia, tuan-tuan boleh tengok dia punya ceramah kan, saya dengar. Kan? Hai, apa macam ni? Kan? Tak betul dah. Apa dia cakap tu tak betul. Kan? Itu yang mungkin ujian lah untuk diri dia. Kan? Batalkan sihir patut atas doa. Merawat sihir dengan pembatalan sihir dari penyihir yang sama adalah sama seperti berjumpa penyihir dan mempelajari penyihir tersebut. Nampak tak? Nak pergi jumpa tukang sihir tadi. Merawat sihir dengan pembatalan sihir dari penyihir yang sama adalah sama seperti berjumpa penyihir dan mempercayai penyihir tersebut. Kan? Batalkan sihir patut atas doa dan ikhtiar yang sesuai dengan sunnah diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu sepatutnya. Banyak lagi lah kan nak sebutnya. Itu nak sebutnya asas ni, tuan-tuan. Kita tak mahu lah. Sebab kita duk baca ni tak boleh. Baik. Kemudian dalam ilmu perubatan sihir ni, tuan-tuan, dia menggunakan syaitan sebagai khadam, dan sebelum tukang sihir ni dia dapat pertolongan daripada syaitan jin ni, maka dia terlebih dahulu akan melakukan perbuatan syirik, perbuatan kufur, perbuatan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya mereka akan memijak mushaf Al-Quran. Tok Bomo ni, tuan-tuan, dia akan pijak Quran atas arahan syaitan, untuk syaitan tu turut kata dia. Hang nak suruh aku ikut hang ikut aku dulu. Hang ikut aku tolong hang. Hang tak dengar cakap aku tak akan tolong hang. Dan begitulah, dia imbalan, tuan-tuan. Syaitan ni dia tak akan tolong macam tu saja. Tujuan, tuan-tuan, antara tujuan utama iblis syaitan untuk menyesatkan manusia, pertama sekali untuk bawa manusia syirik kepada Allah. Itu tujuan utama dia, tuan-tuan. Syirik paling utama. Macam dia tak dapat untuk jadikan seseorang itu melakukan perbuatan syirik, paling tidak pun dia melakukan dosa-dosa besar, maksiat kepada Allah, tinggalkan segala apa yang Allah perintah. Itulah tujuan iblis dan syaitan. Dan itulah yang syaitan mahu daripada Tok Bomo, Tok Dukun, Tok Pawang. Dan Tok Pawang ni dia buatlah pasal apa? Dia nak syaitan tolong dia. Dan ilmu perbomohan ni satu ilmu untuk apa? Untuk sumber pendapatan, tuan-tuan. Sumber pendapatan ni ya, duit lah. Bukan sesaja ya, bukan sesaja dia nak tolong. Tuan-tuan, rawatan dia bukan main puluh-puluh ringgit, ratus ribu, tuan-tuan. Tak percaya, tuan-tuan pergi jumpa Tok Bomo. Jangan pergi lah. Tak, bukan apa, kadang-kadang kita bukan cakap saja kan, tapi begitulah. Tadi ada viral, tadi ada seorang perawat, dia saja menyamar.
Dia menyamar. Ada. Dia menyamar, dia telefon Tok Bomo. Dia kata dia ada 2 orang isteri, kata dia. Jadi isteri yang kedua ni kena sihir, si pemisah. Dia tak dengar cakap dah, kan, ketegak, marah-marah. Dia kata dia, boleh tak tolong dia, bagi isteri ni elok balik? Dia kata boleh, kan, boleh, kata dia. Lepas tu macam mana? Tak apalah. Dia kata bayaran berapa? Bayarannya RM600. Tu main cakap je tu, main telefon ni, bukan jumpa. Sekali dia akan bagi nama apa, kan, lepas tu nanti isteri dia akan sembuh balik, akan kasih sayang dekat suami dia. Main telefonnya, masuk akaun dulu, lepas tu nanti dia kata dalam masa 24 jam isteri dia akan sembuh. Senang sangat. Nampak tak tuan-tuan? RM600, okey tu, kan? Nampak gaya, dia bukan RM60, kan? Bukan 60, kan? 60 tak ada apa, kan? Main telefon ya tu, belum jumpa. Kalau jumpa lebih lagi lah. Tu nak ceritanya, kan? Dia yakin, confirm Tok Bomo ni, kan? Mengaut tuan-tuan, mengaut. Jangan percaya tuan-tuan. Tak ada. Tu sebab juga tuan-tuan, rawatan jarak jauh, jangan terlibat dengan rawatan jarak jauh, kan? Bagi nama, bagi gambar, tak ada. Mengaut, mengaut, bagi gambar, bagi nama. Biasalah tuan-tuan, bagi gambar, bagi nama ni tu, dia kata kena dah dia ni. Dia kata mesti kena sihir, walaupun sebenarnya sakit tu sakit biasa ya, kan? Orang tu sakit biasa, tapi dia akan kata orang tu kena sihir, orang tu kena saka, orang tu kena ganggu, sampuk dan sebagainya. Mesti punya. Pasal apa? Dia ada lanjutan rawatan tu, dia kena ada rawatan. Bila rawatan tu dia adalah dia punya pengeras dia tu ya. Kalau tidak, tak ada apa, dia ni tak sakit, bawa pergi hospital lah, kata dia. Tak ada apa, tak ada apa-apa pendapatan lah untuk dia. Dia mesti kata punya, mesti tuan-tuan, karut. Ada satu tempat tu, satu scan sekali scan RM300. Scan baru tu belum ubat lagi. Nak tahu ada penyakit ke tidak, RM300. Tu kalau suami RM300, scan isteri pula RM300 pula, RM600 dah, kan? Belum rawatan lagi. Scan saya, dia tentu mesti dia kata ada punya, ni pun ada, ni pun ada, dah RM600 dah. Baru scan, baru belum ubat lagi. Nampak tak? Itu semua mainan Tok Bomo tuan-tuan. Tok Bomo punya mainan lah. Sungguh. Bahkan ada yang sampai, ada seorang sakit tu, sampai dia kata saya ni dah habis duit, rasanya dekat 1 juta lebih, kata dia. Dia kira-kira 1 juta lebih duit dia habis. Berubat saja, dia kata dia nak sembuh ya. Dia dengar siapa ya, dia pergi. Dia tak kira betul tak betul, itu dia tak masalah. Dia nak sembuh. Tuan-tuan, lebih 1 juta lah dia kata. Tapi dia orang kaya, kan? Dia lebih apa? Dia lebih menghargai kesihatan. Duit banyak pun buat apa? Kan? Pergi jumpa macam-macam orang, ya, macam-macam jenis kan? Mengarut je, macam-macam mengarut dia tu, kan? Ini benda ni, itu kata ujian. Tuan-tuan, sakit tu satu ujian. Allah nak tengok kita pihak mana. Kita ikut cara Islam ke kita tak ikut cara Islam. Itu ujian bagi kita tu. Sebab apa? Kita nak sembuh. Memang kita nak sembuh, tapi mesti kaedah yang betul, cara yang betul. Jangan kita pilih cara yang tak betul. Ujian Allah Ta'ala atas kita. Allah nak tengok kita ni betul tak, berpegang dengan Islam ke tidak. Tak kira ustaz tak ustaz. Kadang-kadang ustaz pun terjebak juga. Pasal apa? Dia tak tahan, dia tak sabar. Jadi dia pergi jumpa Tok Bomo juga. Tak kira tuan-tuan, benda ni soal iman. Iman kita macam mana. Kadang-kadang kita dah ada ilmu, okey, alhamdulillah lah, tapi tak cukup dengan ilmu. Iman kita,
Ada setengah tu dia jahil, dia tak kira dah. Dia tak peduli, jahil dia kira apa, dia tak tahu apa. Dia ingat dia betul ya, tak betul. Lagi teruk nak sebut. Ini orang terjebak dengan perbuatan syirik. Ni benda ni dia melibatkan akidah. Tuan-tuan, dia melibatkan akidah ni. Boleh menyebabkan amal soleh kita habis, musnah, terpadam, rosak, binasa, tuan-tuan. Tak sayang ke tuan-tuan? Sembahyang kita, puasa kita, zakat kita, keluar sedekah, habis, hancur, lebok. Kan? Pasal apa? Satu perbuatan syirik, tuan-tuan, dia menghapuskan seluruh perbuatan soleh yang kita lakukan selama ini. Bukan main, tuan-tuan. Ni benda ni tak sayang, tuan-tuan. Kalau sayang amalan soleh kita, jangan sekali-kali kita terjebak dengan perbuatan syirik ni, tuan-tuan. Sungguh tak sayang, tuan-tuan, selama mana kita solat 30 tahun, 40 tahun solat, puasa, berapa banyak dah pahala yang Allah bagi tu, tapi kita musnahkan dengan satu perbuatan. Sebab satu syirik memusnahkan seluruh amal soleh yang kita buat. Dan kita bertaubat sekalipun, tuan-tuan, amal soleh kita tak akan kembali semula. Kita akan mula dengan kosong balik. Mula dengan kosong tuan-tuan, habis dah. Allah kata dalam Quran kan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa takunanna minal khasirin. Sesungguhnya sekiranya kamu syirik, maka segala amal kamu akan terpadam, terhapus, dan kamu tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Sebut dalam Quran. Tuan-tuan, jangan benda ni kita kena, iman kena kuat. Jangan sekali-kali kita terjebak dengan rawatan-rawatan yang bukan-bukan ni, kan? Itu sungguh baik. Kemudian apa lagi? Pijak Al-Quran, ataupun letakkan Quran dalam tandas. Antaranya, tuan-tuan, ni kerja Tok Bomo. Pasal apa? Arahan syaitan yang nak khadam dia, nak tolong dia esok, kan? Tu dia. Kemudian jadi walaupun kita tahu bahawa kadang-kadang Tok Bomo ni dia semayang, tapi semayang ni tak diterima, tuan-tuan, sebab dia syirik kepada Allah. Semayang dia, puasa dia, kan, kita nampak begitu, tapi hakikatnya ditolak. Ada setengah tu dia tak mandi junub. Ada yang tak mandi junub. Pasal apa? Pasal kalau dia semayang pun tak sah, sebab itu arahan syaitan, biar dia tak mandi junub. Semayang lah, kata dia, pi lah semayang Jumaat, tapi semayang je lah, tak sah, tak diterima oleh Allah Ta'ala. Pasal apa? Dia tak mandi junub. Dan itu arahan syaitan kepada Tok Bomo, supaya dia jangan mandi junub, kan? Tak ada apa. Itulah keadaannya. Baik. Kemudian ada soalan ke? Tak ada. Bagaimana untuk menghalau jin daripada rumah? Kaifa tatrudul jin minal bait? Bagaimana kamu nak halau jin daripada rumah? Dia ada berbagai lah. Antaranya ada suatu doa ataupun suatu dari perseruan Nabi Sulaiman sebenarnya, iaitu menyebut unashidukum bil ahdi alladhi akhadahu Allah alaikum Sulaiman an takhruju wa tarhalu min baitina. Unashidukumullah an takhruju wa la tu'dhu ahadan, iaitu
Aku menyeru kepada kamu dengan perjanjian yang diambil ke atas kamu oleh Nabi Sulaiman, agar engkau keluar dan berpindah daripada rumah kami. Aku menyuruh kepada kamu agar kamu keluar dan tidak menyakiti seseorang pun, dan sebut perkara ini 3 kali. Ni doa ni apa tak apa lah kot. Ada azan lah. Azan belum lagi? 2 minit lagi. 2 minit lagi. Unashidukum bil ahdi alladhi akhadha alaikum Sulaiman an takhruju wa tarhalu min baitina. Unashidukumullah an takhruju wa la tu'dhu ahadan tukariru hadha salasata ayam. Maknanya buat selama 3 hari. 3 hari di rumah kita dengan bacaan ini. Seru ini seruan supaya orang golongan jin yang ada di rumah tu keluar. Tujuan supaya keluar dan berpindah daripada rumah ni. Itu antaranya. Antara lain juga yang masyhurnya ialah dengan membaca surah Al-Baqarah lah. Surah Al-Baqarah yang Nabi sebut, la taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra fihi suratul Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu kubur, sesungguhnya syaitan lari pada rumah yang dibaca dalamnya suratul Baqarah. Baca surah Al-Baqarah di rumah kita. Satu surah lah. Baca tuan-tuan. Baca dengan tartil lah. Jangan nak cepat habis, jangan laju. Baca dengan perlahan-lahan. Waratil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tertib dan rapi. InsyaAllah berkat surah Al-Baqarah yang Nabi sebut. Ini Nabi sebut di surah Al-Baqarah ni. Ini riwayat Al-Bukhari tuan-tuan. Hadis Nabi. Nabi yang kata, bukan ulama kata. Kan kita menyampaikan saja. Baca ni tuan-tuan. Baca di rumah lah surah Al-Baqarah. Kalau ada bunyi-bunyi ke, kan, bunyi-bunyi ke ataupun nampak kelibat ke apa, ada tu. Kan main guli atas rumah kita. Tengah-tengah malam main guli. Siapa pula main guli atas rumah? Kan, ataupun nak dengar orang susun kursi macam nak pindah. Kan. Ini berlaku tuan-tuan. Rumah-rumah yang apartmen lebih-lebih lagi lah. Biasa tu. Tuan-tuan, biasa. Kan. Ini. Jadi baca surah Al-Baqarah. Baik, kita bagi laluan azan sekejap. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Baik, ada pertanyaan di sini. Apakah yang dikatakan saka dan apakah saka akibat daripada perbuatan sihir? Saka adalah merupakan iaitu golongan jin lah, yang dipusakai dari keturunan nenek moyang, diwarisi oleh anak cucu. Antaranya dengan sebab mereka mengambil jin itu untuk mengubat, untuk bomo. Biasa kalau misal kata tok nenek tu pernah ada bomo, dan jin akan turun kepada anak cucu, dan anak tu boleh jadi tok bomo dengan secara automatik. Betul? Mana saka bomo dia panggil. Ataupun saka urut. Tok nenek tu pandai urut, mana dia guna jin untuk mengurut. Jin tu akan turun kepada anak cucu. Ada di kalangan anak cucu yang boleh mengurut. Memang ada. Semalam saya pergi ada satu tempat di Papah semalam, kan? Kebetulan mak dia pandai urut. Tanya macam mana dia pandai urut, mak dia pandai sendiri, kata dia. Pandai sendiri. Jadi lagipun memang ada lah keturunan lah. Jadi dia pun pandai urut juga. Maknanya kalau dia pegang kaki orang ke, dia tangan dia tu boleh mengurut tanpa dia belajar, kan? Kemudian adik-beradik dia pun ada yang sakit dengan sebab gangguan saka urut. Ada satu kes tu, dia mimpi seorang tua perempuan datang bagi sesuatu pada dia. Kemudian esoknya dia boleh mengurut. Dia pandai urut dah. Kebetulan pula dia pandai urut tu urut kena uluran, kan? Suami dia kena apa? Dia panggil apa? Hernia ke apa? Uluran, sakit bengkak dekat telur dia tu. Jadi dia pun urut. Sambil dia urut tu, dia membebel. Bukan dia. Jadi suami dia pun tengok, dia ni siapa dia? Dia urut dia ni. Dia membebel. Dan memang bila dia urut tu baik. Uluran tu baik. Baik, dia tak sakit. Mana dia pandai, mana dia memang jin urut. Saka urut tu. Ada saka bidan. Mana tok bidan tu dia guna jin untuk nak menyambut kelahiran dan seumpamanya. Jadi anak dia tu pun boleh sambut bayi kelahiran tanpa dia belajar. Sebab apa? Atas pertolongan saka jin tu. Tu saka bidan, saka urut. Saka apa lagi? Saka buaya. Tu yang duk jaga buaya tu, kan? Tuan-tuan ingat apa tu? Dia ingat dia ingat benda ni benda luar biasa, tuan-tuan. Dia boleh jinakkan buaya. Tu saka buaya nama dia. Saka ular. Yang jinakkan ular tu dia ada saka tu. Ini bukan benda normal, tuan-tuan. Dia boleh main dengan ular. Tak pelik ke, tuan-tuan? Mana dia guna jin untuk nak jinakkan ular tu. Dia boleh main ular je, kan? Ular pun takut dekat dia. Tu saka ular. Saka rimau ada juga. Tu yang garang tu, kan? Bila jadi dia cakar. Kan? Saka rimau. Macam-macam saka ni. Saka apa lagi? Saka silat. Ada juga. Silat-silat tu yang guna jin tu dia juga, kan? Turun daripada anak dia. Anak dia boleh silat. Bila baca dia bersilat. Padahal dia tak belajar silat pun. Dia buka bunga, kan? Saya sekali tu masa baru belajar dulu. Baru belajar ya. Baca-baca dia bersilat. Oi, pejam mata ni. Dia silat, dia pejam mata. Tapi saya pergi ke kanan, dia pergi ke kanan. Saya pergi kiri, ke kiri. Nak lari itu kiranya. Tak boleh lari kiri, kan?
Lepas tu macam mana nak buat ni? Kan? Bersilat tu, buka bunga tu. Orang maknanya steady lah dia. Kita bukan ada silat pun. Kan silat pulut pun tak ada. Kan? Saya telefon Ustaz Ismail Qamus masa tu. Sepi telefon ni, Ustaz, macam mana Ustaz nak buat ni? Kan? Dia bersilat depan saya ni. Lepas tu Ustaz kata baca ayat ni. Saya pun baca lah. Baca-baca, dia kata enter tikam kat perut dia. Saya baca tuan-tuan, saya tikam perut dia, jatuh dia tuan-tuan. Gitu. Oh, nampak tak? Kan? Dia kata, oh tak aci lagu ni, kata. Oh tak aci, kata dia. Kan? Tikam perut, dia jatuh. Masa tu kita pun pegang lah. Tak jadi, tak bagi dia bangkit balik dah. Bangkit dia silap balik. Kan? Tuan-tuan, tikam perut dia tu, jatuh dia. Masa tu juga jatuh. Magic ni, kata dia. Kan? Alhamdulillah lah. Kan? Saka silat. Tanya balik, rupanya ada keturunan silat. Benda boleh bersilat. Tu saka silat nama dia. Apa lagi saka? Yalah saka bomo, kan? Macam-macam lah. Silat, bidan, urut, saka rimau, saka buaya, saka ular. Itu jenis-jenis dia lah. Jin yang dipusakai tu, saka tu. Dan saka ni tuan-tuan, biasa dia akan suka orang yang dekat dengan orang yang bela saka tu. Tok dia kan, misal kata cucu dia tu, dia dekat selalu dengan tu, dia akan sayang. Mana orang yang disayang, orang tu dia akan pergi. Kebiasaannya orang yang dekat dengan orang yang bela saka tu. Bukan kira dia ambil tak ambil, soalnya dia akan pergi. Ambil pun pergi, tak ambil pun dia akan kacau juga. Mana tu kata mangsa anak cucu. Jadi mangsa. Kan? Kemudian satu lagi tu, saka ni penyebab kepada dia akan kontrol. Dia tak akan ada orang yang boleh kasih sayang dekat orang yang dia sayang tu. Itu sebab menjadikan perceraian pun boleh. Saka pemisah. Apa sebab? Sebab dia tak nak orang yang dia sayang ni ada orang lain dengan dia. Kadang-kadang susah nak kahwin, tak bagi kahwin, jodoh lambat. Kadang-kadang bila dah kahwin, dia akan jadi gaduh sebagainya, nak pisahkan. Pasal apa? Dia tak nak, sebab dia sayang kat orang tu. Dia sayang tuan-tuan. Betul. Kalau kita berubat, memang dia kata dia sayang, dia tak nak pergi. Kan? Dia tak nak pergi. Tapi kita kena pandai lah. Kan? Kena ada sesi-sesi rawatan yang, kan? InsyaAllah itu saka nama dia. Dan saka ni bukan sihir. Sihir lain. Sihir ni dia ada jenis penghantar, tukang sihir. Tukang sihir dia ada syaitan, dia tukang upah. Ada tiga lah. Satu tukang upah, satu tukang sihir, satu lagi syaitan tu lah, yang dihantar oleh tukang sihir untuk pergi kepada orang yang dituju, untuk buat dia sakit, buat dia haru biru dan sebagainya lah. Itu sihir nama dia. Lain. Saka lain, sihir dia lain. Dia lain. Dia bukan yang sama lah. Dia bukan yang sama. Okey, ada lagi? Tak ada, itu je. Okey, cukup setakat dulu untuk kita punya kuliah pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaat. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.